Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najah Nadiah binti Amran daripada Fakulti Pengajian Islam. Video ini akan berkongsi berkaitan dengan pembangunan dan reka bentuk pendekatan pengajaran hadis Muhajirin dan Ansar. Video ini akan menerangkan bagaimana aspirasi pendekatan pengajaran Nabi Muhammad SAW, reka bentuk model Ashur dan model refleksi Gibb dijadikan sebagai panduan dalam kerangka pembangunan pendekatan pengajaran yang baru. Tuan-tuan dan puan-puan, pengajaran merupakan usaha yang melibatkan kaedah dan teknik penyampaian pengetahuan yang dikendalikan oleh guru ataupun pengajar secara bersistematik. Pengajaran hadis pula merujuk kepada teknik ataupun kaedah bagaimanakah teks hadis Nabi Muhammad SAW serta penjelasan berkaitan dengan teks tersebut disampaikan kepada murid secara Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita meneroka kajian yang lepas berkaitan dengan kaedah pembelajaran hadis, kita akan dapati ada pelbagai kaedah pembelajaran hadis yang boleh digunakan, antaranya seperti kaedah syarahan, hafalan, talaqi, kaedah perbincangan, amali, tahlili dan pelbagai lagi. Persoalannya, kaedah manakah yang terbaik? Saya telah menjalankan kajian tindakan dengan reka bentuk kajian DDR, reka bentuk dan pembangunan. Model yang dijadikan sebagai panduan ialah model Ashur dan model kitaran refleksi Gibbs dengan hasrat untuk membangun, mereka bentuk, kemudian menguji dan melaksanakan satu kaedah baru. Tuan-tuan dan puan-puan, ada 3 asas yang menjadi kerangka teori dalam reka bentuk pengajaran Muhajirin dan Ansar. Pertama, Nabi Muhammad SAW membekalkan garis panduan untuk dipedomani dalam pendidikan. Yang kedua, para sahabat baginda SAW belajar secara kolaboratif. Dan yang ketiga, pemerkasaan potensi dan peranan oleh para sahabat untuk membantu orang lain. Berasaskan kerangka teori inilah kita rumuskan bahawa pengajar harus menyediakan garis panduan, perlu menyediakan rubrik dan keperluan pengajaran. Yang kedua, pelajar harus belajar secara kolaboratif. Dan yang ketiga, setiap pelajar, setiap kumpulan pelajar harus diberikan peranan sebagai kumpulan malim. Pendekatan Muhajirin dan Ansar melibatkan para pelajar secara kolaboratif memulakan tugas yang pertama ini, iaitu pencarian maklumat secara terarah yang melibatkan 9 langkah yang perlu dilakukan. Selesai tugas yang pertama, mereka akan menjadi malim kepada ahli kumpulan mereka sendiri dan kumpulan-kumpulan rakan-rakan yang lain. Persis golongan Muhajirin dan Ansar. Berdasarkan ulasan dan refleksi daripada para pelajar, mereka menerangkan bahawa pendekatan yang digunakan ini membantu mereka untuk menguasai kandungan kursus dengan lebih baik. Bahkan kesungguhan mereka apabila belajar dan mengajar orang lain itu menggandakan pengetahuan yang sedia ada. Motivasi mereka juga meningkat. Keinginan mereka untuk datang hadir ke kuliah itu bertambah. Impak ketiga yang dapat dikenal pasti ialah impak gelong pembelajaran berganda, di mana pelajar menunjukkan keinginan dan minat melalui motivasi yang ada ini untuk terus belajar dan melaksanakan ilmu yang telah mereka pelajari. Sebagai kesimpulan, pendekatan pengajaran Muhajirin dan Ansar ini telah dihasilkan berpandukan pengajaran Nabi Muhammad SAW dan pendekatan para sahabat Nabi SAW. Pendekatan ini ialah pendekatan untuk memudah cara penyampaian pengetahuan hadis agar ia dapat dikuasai oleh para pelajar secara berkesan dan mendalam. Dan gabungan pendekatan ini telah menatijahkan perubahan-perubahan positif kepada para pelajar di aspek kognitif dan juga efektif. Kajian ini mencadangkan agar proses reflektif pengajaran terus dilaksanakan agar pendekatan-pendekatan baru dapat dihasilkan. Pada wanita tu membagi kan pergi taman kan, satu kat anak dua tu kan dia dua kat anak dia lah, yang satu saya dia. Jadi bila nak disamakan, dia ambil yang dia punya tu belah, bagi kat anak dia juga. Jadi Aisyah ni tak mahu juga dengan tindakan wanita tu. Cerita kepada Rasulullah dia teringat kepada sabda Rasulullah. Rasulullah kata, Setelah berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap redha dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan
Apa tu, Wan? Nak terangkan kepada yang ada iktisaban. Apa yang saya dapat daripada subjek hadis 1 ialah bagaimana kelainan dalam sesi pembelajaran yang diterapkan oleh Dr. Najah, di mana setiap pelajar mempunyai kumpulan dan setiap minggu kami akan membincangkan satu hadis yang berlainan dan kami akan membahaskan berkenaan hadis itu dalam skop apa kefahaman kami dan apa pandangan-pandangan ulama, dan kami akan berkongsi secara dua hala bersama sahabat-sahabat yang lain dalam pergerakan yang saya boleh katakan satu kelainan di mana setiap topik hadis kami akan mendapat tambahan yang sangat luar biasa berkenaan dengan pandangan mereka sendiri, berkenaan dengan pandangan ulama, dan ini adalah satu teknik yang baik dan banyak yang dapat kami pelajari. Bagi saya, kelas tu sangat macam unik. Sebab kami pelajar universiti, kita orang punya mentaliti kalau dalam universiti memang lecturer baca je. Tapi kali ni kelas tu obvious sekali macam happily. Kita orang pun macam semangat belajar, tak mengantuk. Yang penting tak mengantuk. So kita orang bila buat macam tu lebih fokus sebenarnya sebab dibahagikan kepada grup-grup dan juga dibahagikan tugas-tugas mengikut mingguan. Jadinya benda tu lekat kat kepala. Apa yang saya dapat daripada kelas pengajian hadis 1, yang pertama, saya mendapat kefahaman yang lebih mendalam disebabkan saya sendiri yang mengkaji tentang hadis tersebut daripada sudut perawi, aplikasi dan syarah-syarahnya. Jadi apabila kita sendiri yang terlibat dalam memahami, kita akan dapat faham lebih dalam lah. Yang seterusnya, saya dapat pembelajaran dua hala, saya mengajar dan saya perlu diajar oleh kawan-kawan. So saya rasa itu sangat terbaik lah.